Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul akan tengokkan arah pergerakan Bitcoin. Sebab apa Bitcoin ada clearly Zul nak tunjukkan satu. Maybe kita akan expect ada berlaku dropping dan dropping sampai mana. Zul ada expect dua level saja untuk kita drop dan selepas kita hit sama ada point 1 atau point 2 kita akan berlaku release bound balik untuk melakukan kenaikan. Itu kan tunjukkan di chart. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So ini adalah coin market cap. So coin market cap kita tengok secara total dalam tempoh 24 hours performance malam. So baru pukul 7, hampir pukul 7. So dalam 1 jam lagi candle untuk hari semalam akan close pukul 8 nanti. So dalam tempoh 24 hours yang baki kita ada ialah kita drop 1.5% untuk total market, kemudian volume increase 17.5%. So untuk harga semasa untuk ni Bitcoin Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.1, Ethereum 1.5. Tengok dalam tempoh 24 hours kita melakukan dropping, iaitu Bitcoin dropping 2%, Ethereum hampir 2.5%. Bila Bitcoin drop kita akan tengok altcoin yang lain juga akan turut dropping. So semua sedang melakukan dalam red candle. Hanya Litecoin sikit saja yang berlaku green, tapi mostly more yang lain adalah dalam pergerakan red candle. Sebab apa? Bitcoin dropping. So kan tanpa buang masa lagi, let's go tengok di Bitcoin. Pertama, sebelum ke Bitcoin kita fear index dulu. Fear index berada dalam fear 29. So untuk di chart apa yang tengok ialah di inilah 4 hours, dan 4 hours currently tu sedang monitor pergerakan ini. Pergerakan ini ialah breakingnya adalah price akan target ke dalam 11k. So apapun untuk kita tengok pergerakan ini, kita tengok volume. Bukan volume, kita akan tengok RSI dan Stoch RSI. So di 4 hours kita tengok price itu berada, Stoch RSI berada di overbought, RSI berada di oversold. So ini momentum untuk drop tu ada, tapi tak tinggi mana pun. Tapi kita boleh nakkan untuk point yang pertama tu, tengok adalah price tu possible akan drop hanya di kawasan 19 sebelum kita ada regain balik ke atas. Kemudian apa yang berlaku kat sini, kita akan ada possible nampak untuk berlaku pergerakan double bottom kat sini untuk short term movement, iaitu di kawasan ni expected double bottom di kawasan umur 19 dan naik balik, dan breakout ini kita akan expected price tu point of breaking dari sini kita nampak ialah pada key level 25.3 ni kita akan sampai ke kawasan Oman dalam 32. Ini adalah kita align dengan kita punya high low sebelum ni. So inilah possible boleh berlaku untuk release bound. Pergerakan ini Zul expect mungkin dalam sebelum bulan 12, itu bulan 9 atau bulan 10. Kita tengok macam mana pergerakan sampai kawasan ni. Bulan 11 mungkin kita akan mula drop balik untuk hit kita punya bottom, iaitu around dalam 10k. So itulah Zul punya expectation untuk di Bitcoin untuk corak pergerakan market berdasarkan circle quarter 4 year circle punya pergerakan. So itulah untuk di 4 hours. Kalau di daily kita tengok, di daily mungkin possible anda boleh kata ubah pergerakan ni, sama ada mungkin ada yang monitor untuk body saja. Kalau body kita nampak clearly Bitcoin breakout dan retest. So retest ni ada possible drop. So memang tu ada potential drop. So pertama kali kita akan nampak dalam kawasan 19 dan sedikit lower kat mana? Si lower tu ada expectation untuk drop di kawasan almost dalam 14k, iaitu ikut ni lah 13.9. Kita tinggal 14k saja. Kenapa 14k? Ikutkan ini ialah kita punya next major support selepas 20k ataupun 19.1 ini. So next support major adalah kawasan 13.7 adalah all time high, high low selepas kita tengok all time high dropping, iaitu 19 drop ni ikutkan live malam tadi sudah terangkan, iaitu kita pada 2017 kita ada all time high di 20, drop 85% untuk bearish market, 4 year circle. Kemudian kita naik high low 13 dan kita buat trendline breakout naik kena drastic. So ini untuk di next level support yang penting sekiranya nak tengok confirmation adalah confirmation 19.1 ni di breakout dengan weekly. Dan select tu kena weekly. Sebab apa? Weekly kita still lagi tak pernah lagi breakout. Yes, 4 hours di daily semua dah breakout, tapi confirmation yang kuota legit untuk drop ke kawasan 13 kita boleh tunggu sekiranya candle weekly close below 19.1, meaning kita boleh prepare, tak perlu buy di kawasan 19. Kita akan tunggu di kawasan Omar dalam 14k untuk kuota long term punya holding, dan juga tu akan buy juga untuk pergerakan short term dia untuk di Bitcoin. So itu adalah untuk di Bitcoin. So di Ethereum macam mana pula di Ethereum? Nanti tuan akan tengokkan sikit di Ethereum. So di Ethereum apa yang kita tengok adalah ni pergerakan di daily, inilah 4 hours. So 4 hours dia kita nampak pergerakan di dalam channel breakout for breakout dan masuk balik dalam channel. Kali untuk di Ethereum tengah buat quarter reaction dengan middle punya channel. So ini ada possible untuk naik dan possible untuk drop tu. So kalau sekiranya USDT BTC drop ke 19
meaning kita akan nampak ada possible 19k mungkin tak banyak, 19k untuk Ethereum mungkin drop dalam bot ni lagi, tapi kalau kita tengok untuk di Bitcoin drop lemah dalam kawasan 14k. So apa yang akan berlaku di Ethereum? Ethereum tu ada expectation untuk drop kembali ke bawah ni dalam kawasan 1.2, dalam 1.2 tak tinggi mana pun, expect kita ada key level penting ni 1.3. So Zul more expectation untuk di Ethereum akan drop hanya di sampai kawasan ni 1.26, $1,260 ni sebelum kita ada berlaku correction bounce balik ke atas. So itu yang tu nampak dan still lagi align dengan pergerakan ini, iaitu pergerakan channel, dan sampai kawasan atas ni barulah tu ada expectation kan untuk dia mula drop balik untuk quarter lower, iaitu kita akan terang balik, iaitu kita akan pergerakan ni daripada untuk Bitcoin. Kita akan tengok balik, kita akan tengok di pergerakan Bitcoin. Kita akan tengok untuk pergerakan ni 4 hours. So pergerakan ni adalah kita tengok pergerakan bawah ni, Bitcoin 14k, ada possible Ethereum 1.2 ataupun sikit lower kawasan 1k balik. Tapi inilah posisi yang kita tengok, ada possible berlaku ni akan berlaku bounce balik untuk kata follow bersama kepada Bitcoin. Bitcoin mungkin naik sampai 28, 29, 30. Kemudian Ethereum juga naik sampai kawasan net resistance dia, iaitu berada kawasan omah dalam 2.1 sebelum kita dropping untuk end of the year punya bottom untuk di Bitcoin dan juga di altcoin yang lain. So itulah untuk Ethereum. So lain-lain altcoin tu nak tengok adalah di Uniswap dan Chainlink. Sebab apa Uniswap dan Chainlink tu ada masuk 1000 tu di kawasan ni. So current holding, so untuk Uniswap ni ada possible kalau nak drop balik kawasan tengoklah 5.86. Tu kawasan ni tu akan buy balik untuk di quarter Uniswap ni. Kemudian di Chainlink juga ada key level, kalau ikutkan drop kita dawan ni. Tu ini kali dah drop. So drop ini untuk di Chainlink ada possible drop dalam 4.9 ataupun $5, meaning drop balik below bawah channel ni sebelum kita ada release bounce balik. So itulah yang berlaku. Sekiranya anda nampak untuk 3 coin ni, untuk Ethereum, Chainlink, Uniswap, dan kalau untuk di Bitcoin jatuh ke 14k, inilah price yang anda boleh tengok untuk opportunity untuk buy untuk long term dan juga short term gaining untuk di beberapa coin. So let's go tengok di ruang komen. Ruang komen semalam ada tanya berapa? Ada yang tanya pasal Raven, nanti tu akan tengokkan pasal Raven. Kemudian modal 100 sebulan mana lebih bijak melabur 4 coin. So tak kisah modal berapa, sedikit mana pun belajar untuk tengok buat portfolio. So portfolio dalam Bitcoin mostly anda boleh tengok, kalau dulu 50% Bitcoin, lagi 50 anda boleh bagi kepada altcoin lain. Tapi bagi Zul ni pun tu akan really untuk dah ubah pun portfolio untuk punya bearish market, tu akan timpan 30% daripada modal tu adalah dalam bentuk Bitcoin, 30% dalam Ethereum, lagi another percent 60% tu baru Zul akan invest kepada altcoin yang lain. Tu meaning 30% untuk di Bitcoin, 30% di Ethereum, dan juga lagi 60% tu akan pecahkan beberapa altcoin yang tu target untuk long term punya buying. Itulah tu punya portfolio ataupun current nisbah yang tu akan pecahkan dalam 70%. Tu taklah berapa pun modal anda ada, belajar untuk berlaku buat portfolio dan kata konsisten. Bila konsisten tu untuk long run anda lebih selamat. So itulah untuk di macam mana nak jawab kawasan ni, jawab kata kalau anda ada modal ni lah. Kemudian kita tengokkan Raven tu, ada yang tanya pasal Raven ni sebelum 2 hari lepas tu ada buat dah Raven USDT ni. Raven USDT betul tak? Rasa ni Raven USDT Binance. Bukan yang ni, kita akan tengok balik coin dia Raven. Tu lupa dia punya lock, aku kata dia punya singkat tu. Raven. Yes, Raven USDT. Kalau ikutkan yang ini Raven protocol, Raven USDT. Adakah yang ni? Itu rasa lupa Raven. Okay, Raven USDT mungkin yang ni. Tengok balik. So yes, yang ni sebelum ni sudah buat dah. So untuk Raven ni dah drop pun dia punya key level iaitu 0.3. Kan tengok clearly, kita tengok adalah kata breakdown bawah, kemudian naik retest dan drop. So drop net support dia ataupun net key level untuk di Raven ni adalah kita tengok ni lah kawasan 0.25, dan meaning kalau Bitcoin drop lagi kita boleh possible drop kawasan 0.5. Kalau Bitcoin more drop bawah, kita akan tengok untuk di Raven ni boleh drop lagi below. Kalau ikutkan nanti di daily kita akan tengok mostly net skill level adalah di kawasan ini. Kita akan tengok balik tu yang ni. So ini align dengan kita punya bottom. Kita nampak kenapa tu ambil tak tengok pun bawah hujung ni, kita tengok depan ni saja dan align dengan kita punya bawah ni. Sebab apa kita nampak pergerakan ni breakout, retest, fail, breakdown, lepas tu retest drop balik. So gagal untuk retest, reject dan berlaku ke bounce lepas breakout ni. So ini point penting adalah 0.01. So ini untuk di Raven, meaning kita dah breakout 0.03. So next kita punya
quarter support untuk di Raven ni berdasarkan ni adalah di kawasan 0.2 dan break juga line kuning 0.2 ni kita akan pergi ke 0.01. Tu expected untuk kalau Bitcoin jatuh dengan drastik, Raven boleh jatuh dalam 0.01 sen balik. Kalau anda invest untuk long term, terpulang anda boleh, sebab apa price dah akan drop dalam 90 ke 98%. Itulah good untuk anda buy di altcoin. Sekiranya price jatuh 95% ke 98% adalah good anda invest untuk di altcoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, short term saja. So tak ada yang kata request yang lain. So kalau anda nak request, anda boleh type di ruangan komen di bawah. Kemudian next review Zul akan buatkan review anda. So guys, jangan lupa like, subscribe. Jumpa anda malam nanti secara live pukul 10 ke 11 malam. So thank you. Jangan lupa like. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.